Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Davifuddin dan rakan-rakan. Kami daripada Kompleks 11 akan menerangkan tentang impak pandemik COVID dan geopolitik ke atas mata wang euro. Ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang iaitu Syakira Jafri, Hajar Maidin, Adam Hans, Nur Sabrina, Nurul Amirah, Nur Koyum, Noman Khalil, Siti Sataria, Fatina Zihar dan Afrina Ashari. Negara Jerman merupakan salah satu negara yang terbesar di Eropah yang mempunyai lebih 82 juta penduduk. Mengikut kedudukan geografi, negara Jerman berkongsi sempadan dengan beberapa negara Eropah lain seperti Denmark, Poland dan Austria. Ibu kota bagi negara Jerman ialah Berlin yang menjadi pusat pentadbiran dan tarikan utama pelancongan. Hal ini kerana kota raya ini mempunyai pelbagai peninggalan sejarah dari zaman kegemilangan Rom hinggalah ke zaman Perang Dunia Kedua. Misalnya istana, gereja dan kawasan penempatan. Dari segi politik, negara Jerman distrukturkan sebagai negara persekutuan dan demokrasi berparlimen. Seterusnya dari segi ekonomi pula, Jerman merupakan negara yang maju dengan pemegang ekonomi keempat yang terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat, China dan Jepun. Menurut data rasmi daripada Bank Dunia pada tahun 2021, keluaran dalam negara kasar KDNK di Jerman bernilai $4223.12 bilion. Nilai KDNK Jerman ini mewakili 3.16% daripada ekonomi dunia. Seterusnya, kita beralih kepada kesan COVID-19 terhadap ekonomi. Berdasarkan World Health Organization, sehingga 2022, Jerman mencatatkan sebanyak 36,000, 5,000 dan 25 kes COVID dicatatkan. Ini telah berada pada tahap yang sangat kritikal dan memberi impak besar terhadap ekonomi Jerman. Oleh itu, kerajaan mengambil beberapa langkah untuk mengawal ekonomi negara, antaranya menubuhkan pasukan khas Corona Krisenstab dan tugas utama pasukan ini adalah menguruskan kempen vaksinasi dan pengedaran vaksinasi. Ia memberi perubahan yang sangat ketara terutamanya dalam pengambilan vaksin di negara ini. Kedua, polisi pelaksanaan peraturan 3G, 2G dan 2G tambah. Ia berkesan dalam mengurangkan bilangan jangkitan dan kemasukan ke hospital. Kajian juga mendapati bahawa keberkesanan polisi ini mampu meningkatkan polisi untuk lokasi vaksinasi. Seterusnya, untuk status mata wang berkenaan laporan pola pertukaran mata wang euro terhadap US dollar. Berdasarkan graf, pola ini telah mengalami peningkatan secara bulanan dan terdapat sedikit penurunan pada bulan-bulan tertentu. Namun, ianya mencatatkan prestasi yang baik berbanding negara-negara lain walaupun keadaan ekonomi tidak stabil disebabkan oleh COVID-19. Pada bulan Januari, purata nilai mata wang ialah sebanyak 1.11 dan kemudiannya nilai ini jatuh kepada 1.10 pada bulan Februari. Hal ini kerana pada bulan ini, kes COVID-19 mula merebak di Jerman dan kesannya boleh dilihat kepada wang USD sendiri. Pada bulan Mac, purata nilai mata wang mula mencatatkan peningkatan, namun begitu peningkatan ini tidak kekal lama dan jatuh semula pada bulan April. Bagi bulan Mei sehingga Ogos, berlaku peningkatan yang ketara di mana peningkatan ini telah menunjukkan bahawa negara Jerman bijak dalam mengatasi COVID-19 walaupun nilai mata wangnya tidak begitu stabil. Bagi bulan September dan Oktober, berlaku penurunan, manakala untuk bulan November, nilai mata wang menunjukkan peningkatan kepada 1.18 dan pada bulan Disember, purata nilai mata wang menurun semula menjadi 1.22. Seterusnya pula ialah mengenai laporan pertukaran mata wang terhadap ringgit Malaysia RM. Pola ini mengalami peningkatan secara bulanan dan terdapat sedikit penurunan. Namun begitu, pola tersebut mencatatkan prestasi yang baik walaupun ketiga pandemik COVID-19. Pada bulan Januari, purata nilai mata wang ialah sebanyak 4.53 yang kemudiannya nilai tersebut meningkat pada bulan Februari dan Mac. Pada bulan April dan Mei, graf menunjukkan sedikit penurunan namun nilainya kekal sama pada 4.72. Seterusnya, purata nilai mata wang terus meningkat untuk 3 bulan berturut-turut iaitu pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Namun demikian, graf menunjukkan penurunan semula pada 3 bulan berikutnya iaitu pada bulan September, Oktober dan November dengan nilai purata wang sebanyak 4.89, 4.89 dan 4.87. Dan pada bulan Disember, purata nilai mata wang meningkat semula menjadi 4.93. Berikut merupakan kajian kemungkinan. Seterusnya,
para pelabur perlu mengkaji segala kemungkinan yang akan berlaku. Menjalankan pelaburan di negara Jerman merupakan pilihan yang bijak, namun terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi dalam menjalankan pelaburan. Antaranya, fenomena krisis tenaga. Perkara ini berpunca daripada perang antara Rusia dan Ukraine. Perang ini akan menyebabkan kurang kepercayaan pelabur asing untuk melabur di Jerman. Cabaran seterusnya adalah risiko inflasi. Jika sesebuah negara itu mengalami masalah inflasi yang tinggi, ekonomi negara akan terjejas sekaligus menyebabkan pelabur risau untuk melabur di negara tersebut. Selain itu, risiko politik. Negara Jerman perlu membelanjakan wang mereka untuk membantu mengawal ketidakstabilan kewangan negara Eropah yang lain. Hal ini membimbangkan negara lain untuk melabur di Jerman kerana kemungkinan besar krisis kewangan akan berlaku lagi. Cabaran terakhir ialah aspek budaya perniagaan. Prosedur yang rumit oleh kerajaan Jerman menyebabkan pelabur asing sukar untuk memasuki Jerman bagi menjalankan perniagaan pelaburan. Cadangan yang boleh dilakukan bagi mengatasi cabaran tersebut adalah membina kepelbagaian portfolio global. Melabur dalam pelbagai pilihan boleh membantu para pelabur mengimbangi sebarang kerugian dalam satu saham dengan keuntungan di saham lain. Seterusnya, pelabur boleh mencari harga yang paling rendah untuk melabur. Apabila perbelanjaan dikurangkan sebanyak 1%, pelabur boleh membuat perbezaan yang besar dalam prestasi portfolio untuk jangka masa panjang. Cadangan terakhir ialah memanfaatkan pelaburan cekap cukai untuk meningkatkan lagi pelaburan. Ini kerana seperti perbelanjaan pelaburan, cukai pendapatan pelaburan mampu untuk memberikan impak yang besar kepada prestasi pelaburan. Oleh itu, cara yang betul ialah dengan mengelakkan pelaburan secara kerap. Kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa terdapat pelbagai aspek yang memberi kesan terhadap ketidakstabilan mata wang euro di Jerman. Justru itu, Jerman telah mengambil beberapa langkah bagi menstabilkan kembali mata wang euro seperti melaksanakan dasar fiskal iaitu pakej rangsangan fiskal yang dapat membantu menaikkan pendapatan sebenar pengguna serta memberi subsidi kenderaan elektronik. Dengan berbuat demikian, aliran tunai domestik dan global dapat ditingkatkan. Di samping itu, bagi mengurangkan kesan jangka sederhana dan panjang, program bantuan sementara telah dilaksanakan. Manakala bagi jangka pendek, Jerman telah melanjutkan program geran berterusan serta mewujudkan peraturan khas bagi mengawal skim kerja. Seterusnya, Jerman juga mengurangkan nisbah hutang bagi mengurangkan defisit kewangan. Akhir sekali, Jerman melaksanakan sistem kesihatan yang dapat mengurangkan impak COVID-19 kepada kesihatan pekerja dan memberi peluang kepada mereka untuk bekerja seperti biasa agar dapat mengurangkan bebanan individu tersebut. Maka dapat dijelaskan walaupun Jerman mengalami penurunan mata wang disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan geopolitik, tetapi mereka dapat menstabilkan semula mata wang euro dalam masa yang singkat hasil daripada inisiatif yang diambil oleh kerajaan Jerman. Sekian, terima kasih.